Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-81. Kita akan bersama-sama insya-Allah di surah An-Nisa ayat 20 sehingga ayat 23. Hari ini 15 hari bulan Julai tahun 2021. Hari ini adalah hari keputeraan ke bawah Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Hari ini waktu di sini, tarikh di sini adalah 4 hari bulan Zulhijjah tahun 1442. Saya tahu bahawa di setengah-setengah tempat tarikhnya mungkin berbeza, iaitu mungkin sudah 5 hari bulan Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. InsyaAllah hari ini hari Khamis, kita akan bersama-sama, kita akan lihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini insyaAllah. Dalam muka surat ini insyaAllah kita akan lihat, kita telah tamat sebenarnya menceritakan tentang perkara-perkara iaitu berkaitan penceritaan Allah Subhanahu wa taala, arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, hudud-hudud Allah, iaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan pembahagian pusaka. Jadi kita akan masuk pada hari ini pula tentang masih lagi perkara yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan, hubungan sosial, iaitu perkara yang berkaitan dengan yang diharamkan dalam pernikahan, iaitu siapakah yang diharamkan dan bagaimana diharamkan, dan bagaimanakah cara jika sekiranya seseorang itu ingin untuk menceraikan isterinya. Mana tahu, walaupun perkara ini adalah tidak bagus, tidak sepatutnya berlaku, tetapi jika sekiranya mereka terpaksa menceraikan ataupun mereka mahu menceraikan, walaupun perkara ini tak bagus, tetapi apakah cara dia dan juga bentuknya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, dalam surah An-Nisa insya-Allah. Kita bersama-sama daripada ayat 20 sehingga ayat 23 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawj. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam muka surat ini, iaitu tentang bagaimana jika sekiranya seseorang itu ingin untuk menukarkan isterinya, iaitu ingin untuk menceraikanlah isterinya. Jadi kalau dalam muka surat sebelum ni, iaitu muka surat 81, kita telah baca iaitu seseorang itu tidak boleh mengambil walaupun sedikit, jika sekiranya isteri itu adalah betul. Kalau isteri itu adalah salah, maka boleh sedikit diambil daripada harta yang telah diberikan kepada isteri tersebut, iaitu dalam bentuk mahar dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di sini, wa in aradtum istibdala zawji makana zawj, iaitu jika sekiranya seseorang itu ingin menceraikan isteri, iaitu dia ingin menggantikan. Wa in aradtum, makna isteri tak salah, makna bukan salah kesalahan isteri, makna isteri itu okey, tak ada masalah kan. Yang kita baca sebelum daripada ni, seseorang itu misla ashiruhun, hendaklah dia ni bergaul, dia hendaklah bersama dengan isteri dia dalam bentuk yang sangat baik, yang ma'ruf, iaitu yang bagaimana kelaziman baik dalam yang dia anggap dalam masyarakat tersebut, maka dia ambil kira. Kemudian Allah SWT kata, tapi kalau kamu nak tukarkan istibdal, menukarkan zauj, seorang isteri itu, maka na zaujin, maknanya kamu nak ambil dia dan kamu nak tolaklah, kamu nak ceraikan salah seorang daripada mereka tu. Wa ataitum ihdahunna qintaran, sedangkan kamu dah bayar kepada dia. Kamu dah bayar apa? Dah berikan maknanya mas kahwin kepada dia sebelum daripada ni, kan masa kamu nak kahwin tu. Fala ta'khuzu, Allah Ta'ala kata bila kamu nak cerai, maka fala ta'khuzu minhu syai'a, walaupun kintor ni maknanya ialah kamu dah beri banyak, maknanya kan kintor harta yang banyak kan. Tak kira lah berapa banyak tu kan, tak kira, tapi walaupun banyak, kalau kamu nak ceraikan dia, sedikit pun, fala ta'khuzu minhu syai'a, sedikit pun kamu tak boleh ambil. Jangan pandai-pandai nak ambil oh aku dah beri banyak kan, baru kahwin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan ni, ata'khuzunahu buhtanan wa isman mubina. Allah Taala kata kamu nak ambil, maknanya celaan Allah dipanggil sini taubih. Taubih ni maknanya Allah Subhanahu wa taala
mencela perbuatan tersebut ni. Atakhuzunahu, kamu nak ambil dia buhtan zulman, maknanya secara zalim, cara tak boleh tu, tak betul tu, wa isman mubina, dan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu dosa bila kamu ni nak ambil apa yang dah kamu beri bila kamu nak cerai. Jadi dalam ayat inilah para ulama telah mengambil beberapa hukum secara indirectnya. Kita tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kintaran, maknanya kalau kamu beri walaupun banyak mana pun, iaitu menunjukkan apa, itu harus bagi seseorang itu untuk memberi mas kahwinnya walaupun kadar itu tinggi. Walaupun perkara ni kita tak katalah satu pun yang elok kan, satu perkara yang terbaik kan. Sebab apa kan? Sebab dalam dalam hadis memang sebut kan, yang lebih baik, yang banyak barakahnya ialah yang mana yang tidak mahal kan, yang tidak melampau, yang tidak tinggi. Tetapi ulama-ulama mengharuskan memberitahu dekat sini sebagaimana yang berlaku sebenarnya kan. Ada satu cerita lah kan, satu hadis yang disebutkan, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari itu dia pernah berkhutbah, ceramah lah kan, ceramah ni bukan berkhutbah Jumaat lah kan, tapi maknanya ceramah di atas mimbar. Dia kata la tughalu fi muhuri nisaikum, kata janganlah kamu ni mahal sangat, kata meletakkan harga untuk mahar perempuan-perempuan kamu. Lalu bila Umar ni cakap lah kan, Umar tak setuju gini-gini, ada seorang perempuan tu kan, dia pun bangun, dia kata Umar dia kata aku tak setuju lah, maknanya dia cerita kan. Dia kata kau baca tak ayat ni? Ini ayat ni lah kan, ayat yang kita baca tu, ayat 20 surah Nisa ni. Kau baca tak ayat ni? Ayat ni apa? Wa in aradtum istibdala zawji. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kintar. Jadi kintar ni maknanya harta yang banyak. Umar kata apa pada masa tu kan? Umar dia kata, maknanya dia pun tengok kan, kita tengok keadaan macam mana sifat dan seorang pemimpin Islam. Walaupun Umar ni kita kata garang kan, berani seorang perempuan tiba-tiba membantah dia dengan ceramah pula tu kan, membantah dia. Jadi Umar kata apa? Kullun nas afqahu min Umar. Maknanya perkataan ni, iaitu perkataan menunjukkan bahawa ramai orang lebih pandai daripada Umar. Maknanya nak katakan bodoh juga aku, gitulah kan kita nak katakan. Jadi maknanya sini ialah menunjukkan tawaduknya Umar kan, bila dia tegur dia akan terima kan. Tengok kan, dia tak perasan bahawa ayat ni menunjukkan secara indirectnya bahawa seseorang perempuan itu boleh meletakkan mahar yang tinggi. Keluarga tu boleh letakkan mahar yang tinggi, itu tak jadi masalah. Walaupun kita cerita yang terbaik ialah mahar yang murah kan, yang terbaik. Tapi maknanya lah harus, nak katakan tak boleh, maknanya bukan haram kalau letakkan mahar yang tinggi. Kemudian itu ayat yang ke-20. Jadi ayat 20 ni adalah nak katakan bahawa apa kan, kalau kita nak ceraikan isteri dan kalau tidak ada masalah apa-apa, sedangkan wa ataitun uhdahunna qintaran, tak boleh kita ambil balik. Seterusnya seperti biasalah insya-Allah kan, ayat-ayat begini kan adalah penjelasan-penjelasan yang lebih detail lah kan, dari segi fuqaha-fuqahanya kemungkinan ada gini-gini kan. Itu saya tak akan ceritalah di sini kan, sebab itu mungkin akan makan masa kan. Wa kaifa ta'khuzunahu, sekarang ni Allah Taala marah lagi lah kan, macam marah lagi kan, nak ambil kan, dah cerai-cerai lah kan, tiba-tiba kau nak ambil pula harta yang kamu dah beri pada dia. Jadi Allah Taala kata wa kaifa ta'khuzunahu, macam mana kamu nak ambil ni? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, sedangkan kamu telah bersama. Afdha sini ialah satu perkataan, iaitu menunjukkan kepada bahawa dah bersama dah dengan isteri itu. Sedangkan kamu dah bersama, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, kamu dah bersama dengan dia dan perempuan tu pun dah menyerahkan diri dia kan kepada kamu kan. Tengok kan, selepas daripada akad tu kan, Allah Ta'ala kata wa akhazna minkum mitsaqan ghaliza, dan kamu telah ambil wa akhazna, dan dia telah ambil minkum mitsaqan ghaliza. Mitsaqan ghaliza tu ialah mana? Kalau ikut terjemahan maknanya mitsaqan, janji yang kuat, janji yang kukuh, iaitu apa? Akad nikah tu. Akad nikah tu dalam apa ertinya? Iaitu seorang lelaki itu berjanji tak akan menceraikan isteri dia kecuali dengan cara yang baik, tak akan menjaga isteri itu melainkan dengan penjagaan yang sangat baik. Maknanya tak boleh jaga main-main, tak boleh cerai pun main-main kan, suka-suka hati. Di antara bentuk cerai yang suka-suka hati ni lah, iaitu cerai kan tiba-tiba nak ambil balik harta. Tak kira lah ambil sikit macam mana, tak boleh. Allah Ta'ala kata syai'an fala ta'khuzu minhu syai'an. Syai'an ni walaupun sikit tak boleh. Jadi
Allah Ta'ala kata dia marah ni. Jadi dua ayat ni kita tengokkan, dua ayat ni 20 dan 21 surah An-Nisa ni, Allah Ta'ala marah, wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhazna minkum mitsaqan ghaliza. Jadi semua tu nak mengatakan dua ayat ni kita kena bahawa nak cerai tu boleh, tapi dengan syarat tak boleh ambil apa-apa. Dalam keadaan biasa, kerana perempuan tu dah baik, isteri tu dah baik, jangan kamu pandai-pandai nak ambil-ambil pula. Walaupun sedikit, walaupun banyak mana kamu beri pun, kamu tak boleh ambil balik. Seterusnya kita akan tengok kan apa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini pula kan, iaitu sekarang ayat 22. Masuk ayat 22 ni, ayat 22, ayat 23 dan ayat 24. Kita ada sekarang berturutan dah, tapi hari ni kita akan baca ayat 22 dan ayat 23 saja. Ayat 24 kita tak baca hari ni sebab apa, dah masuk muka surat yang ke-82. InsyaAllah akan datang kita akan baca insyaAllah. Jadi dalam ayat 22 ni Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang diharamkan dinikahi oleh seorang lelaki. Kita kata muharramat, kita kata sini. Muharramat iaitu perempuan-perempuan yang diharamkan. Siapakah dia? Jadi dalam ayat semua ni, dalam 3 ayat ni kita akan dapati bahawa ada 15 jenis perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki. Siapa dia? Satu di dalam ayat 22. Ni kita tengok elok-elok kita ada tadi ada berapa? Ayat 22, 23 dan 24. Ayat 24 masuk dalam apa ni, muka surat yang lain, the next muka surat ni, dan juga bukan next muka surat tapi juga next juzuk yang seterusnya, juzuk yang kelima. Kita sekarang berada di penghujung juzuk yang keempat ni. Okey, jadi hari ini kita akan tengok ayat 22 ni. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu jenis perempuan yang pertama yang tidak boleh dinikahi oleh lelaki. Dalam ayat 23 kita akan ada 13 jenis, 13 kelompok, 13 kategori yang mana perempuan-perempuan yang tak boleh dikahwini oleh lelaki. Dan yang terakhir iaitu dalam ayat yang ke-24 kita akan ada satu lagi kelompok jenis yang tak boleh dikahwini. Jadi maknanya sekarang kita ada 1, 13 dan juga 1. Okey, yang pertama ni, kelompok yang pertama ni iaitu jenis yang pertama yang tak boleh dikahwini oleh seorang lelaki ialah siapa? Ini kelompok ni Allah Ta'ala buat satu special duduk dalam satu ayat tersendiri. Kenapa? Kerana perkara ni sangat-sangat berlaku di zaman jahiliah. Jadi inilah kata penekanan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah emphasizekan perkara ni dalam satu ayat, iaitu ayat yang ke-22. Jadi kita tengok kan, apakah dia ayat 22 ni? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Janganlah kamu kahwini ma nakaha, sesiapa ma di sini adalah man maknanya. Man nakaha, perempuan-perempuan yang telah nakaha, dinikahi oleh abaukum, oleh bapa-bapa kamu. Maknanya kita kata apa mudahnya ialah kita tidak boleh berkahwin dengan isteri ayah-ayah. Ini ceritanya maknanya ayah dah tak ada lah kan, ayah dah ceraikan ke ataupun ayah dah mati ke kan, jadi dia ada isteri. Ini kita panggil dia mak tiri ke, kita panggil apa kan. Jadi perkara ni di zaman jahiliah dulu dah jadi biasa, iaitu apa, mereka akan berhak ke atas mak tiri tu. Jadi seolah-olah mak tiri tu macam harta warisan yang kita sebut sebelum daripada ni kan, macam harta warisan mereka. Jadi mereka ikut pandai, mereka nak apa ni, nak beri pada siapa ke, nak suruh kahwin dengan siapa ke, macam harta pusaka. Dah lah tak dapat pusaka, jadi mereka ni pula boleh memberikan siapa nak menikah ke dengan perempuan tu dan sebagainya, mereka terpulang pada mereka. Jadi kan jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni tutup perkara ni, tak boleh lagi. Selepas daripada ni dah tak boleh kamu kahwin dengan bekas bekas isteri ayah kamu. Ayah kamu ceraikan ke, jadi mak tiri yang kita kata dalam bahasa Melayunya. Jadi tak boleh manakaha. Jadi apa maksud manakaha? Di sini ada perbezaan sikit ni di kalangan ulama-ulama fiqh. Mazhab Syafi'i dia kata manakaha di sini adalah perempuan yang telah dikahwini, itu yang dikahwini dengan akad yang sahih. Dalam mazhab Hanafi dia tak kira akad, maksudnya gini kan, kalau seorang perempuan tu dia telah, contohlah kata contoh ni contoh yang tak baik kan, iaitu telah berzina dengan ayah katakan. Dia tak kahwin tapi berzina dengan ayah. Maka adakah perempuan itu dikira sebagai isteri ayah ataupun tidak? Dalam mazhab Syafi'i tidak.
Kalau seseorang itu dengan berzina dengan ayah, maka perempuan itu tak dikira sebagai telah berkahwin dengan ayah. Berkahwin, sebab ikut mazhab Syafi'i, berkahwin ni artinya apa? Mempunyai akad yang sahih di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Itu maksud nikah. Kalau berzina itu bukan nikah. Tapi mazhab Hanafi dia berbeza. Mazhab Hanafi, kalau seseorang perempuan lelaki itu telah berzina kan, maka perempuan itu dianggap sebagai manakah. Jadi walaupun tak ada akad, kalau ada akad of course lebih-lebih lagi kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau berzina tak dianggap sebagai itu adalah mak tiri, tak dianggap sebagai isteri kepada ayah. Dia syaratnya ialah mesti akad. Itu perbezaan sikit lah dalam masalah fiqh, kita tak cerita detail kan. Tapi kita tengok sini kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan yang pertama yang diharamkan ialah mak tiri. Jadi kita kata Allah Ta'ala emphasizekan, sebutkan sini dalam ayat yang khusus, kamu tak boleh kahwin dengan perempuan-perempuan yang telah dikahwini oleh ayah-ayah kamu, minan nisa, mana-mana perempuan, illa ma qad salaf, kecuali apa yang dah lalu. Dah lalu tu maknanya zaman jahiliah dulu, tak apa, Allah Ta'ala maafkan, itu tak kisahkan, tak apa. Tapi kalau sekarang masih ada lagi, bila turun ayat ni, maka kena fasakh, kena tafriq, kena pisahkan. Kemudian innahu kana fahishah wa maqtan wa sa'a sabila. Allah Ta'ala sebutkan kan tiga benda kan. Sebelum daripada tu sambil mendengar ni kan, tolong bagi respon terhadap suara kan, okey ke tak okey. Jadi Allah SWT sebutkan innahu, iaitu kahwin dengan mak tiri ni adalah merupakan, Allah Ta'ala kata kana fahishah, satu benda yang qabih, satu benda yang tak bagus, satu benda yang jelek, wa maqtan, dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian wasa asabila, ialah jalan cara yang sangat-sangat buruk. Jadi Allah Taala tengok tu kan, label kan tiga perkara ni kan, tengok tiga perkara Allah Taala label kan, iaitu apa kan, tiga bentuk, fahishah satu, maktan satu, dan kemudian yang ketiga adalah sa'asabila. Jadi maknanya jangan buat lagi. Makna benda ni sangat-sangat lumrah kan nak ceritanya kan. Terima kasih semua yang bagi respon. Jadi perkara ni sangat-sangat lumrah, kerana Allah Ta'ala sebutkan dalam satu ayat. Seterusnya ayat selepas daripada tu, iaitu ayat 23 kan, ayat yang terakhir dalam juzuk yang keempat surah An-Nisa ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyenaraikan ada 13 jenis kategori yang mana seorang lelaki itu tak boleh kahwin dengan perempuan-perempuan ni. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Hurrimat alaikum, diharamkan ke atas kamu. Makna diharamkan tu, diharam apa? Diharamkan kahwin lah. Diharamkan ke atas kamu. Ummahatukum, yang pertama sekali mak. Ini tak berlaku di zaman jahiliah lah, tak berlaku banyak kan. Tapi Allah Ta'ala clear kan, tak boleh. Kalau yang tadi ayat 22 tadi tu, itu memang banyak berlaku. Jadi Allah Ta'ala kata sini, diharamkan ke atas kamu, perempuan kamu, mak kamu, nombor satu. Kemudian yang kedua, banat. Mak ni maksudnya sampai ke atas kan. Mak ni sampai ke nenek, sampai ke atas, naik ke atas semua kan. Sebelah atas tu, semua tak boleh. Kemudian yang kedua, banat. Banat tu maknanya ke bawah, iaitu anak perempuan kamu, cucu perempuan kamu, tak kira lah kan, li ummin, li abin ke, sebelah laki saja ke, ataupun sebelah apa ni, semak, sebapa, semua tak boleh. Sebelah bawah tak boleh. Wa akhawatukum, yang ketiga, iaitu saudara-saudara kamu. Tak kira lah kan, saudara kamu kan, saudara satu mak, saudara satu ayah, saudara mana, saudara sebelah tepi kan, wa akhawat. Kemudian wa ammatukum, amma tu kan ialah adik-beradik kepada ayah, adik-beradik perempuan kepada ayah. Maknanya ayah kita ada ayah, dan kemudian dia ada adik-beradik dia, kita panggil mak saudara kan, mak saudara kita sebelah ayah. Kemudian tu wa khalatukum, dan kemudian mak saudara kita sebelah mak saudara lah, iaitu sebelah mak, adik-beradik pada mak, adik perempuan semua tu tak boleh. Wa amma itu dipanggil khalah dalam bahasa Arab itu dipanggil amma, ammu dipanggil khalah sini. Kemudian wa banatul akhi, dan anak kepada adik-beradik kita, maknanya anak saudara kita. Wa banatul ukhti, dan anak kepada adik-beradik perempuan kita pun tak boleh juga. Jadi maknanya kita ada adik-beradik macam ni, ke bawah dia tu kan, kita ada adik-beradik ke bawah dia tu tak boleh juga. Kita kata anak saudara lah kan tapi bila sampai selepas itu, sepupu dah cerita lain dah. Dah sepupu dah jadi boleh kan. Jadi yang setakat tak boleh lah, wa banatul ukhti, wa banatul akhi, wa banatul ukhti. Kita dah tujuh kelompok sekarang dah 7 dah. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum, kena mak-mak kamu. Ni yang ke-8. Sekarang ni yang ke-7 ni ialah semua tu adalah melalui nasab.
dipanggil keturunan, melalui cara keturunan. Sekarang kita masuk pula dalam kategori yang menyusukan. Jadi menyusu ni jaranglah berlaku kan, orang Melayu jarang sikit lah. Tapi bagi orang Arab sangat-sangat popular kan. Nabi kita SAW menyusukan dengan Suhaibah Al-Islamiyah, menyusukan dengan Halimah As-Sa'diyah kan. Maknanya jadi daripada susu tu maka dia ada adik-beradik susu pula, adik-beradik susu. Ada banyak situ kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, okey, susu-susu ni itu yang pertama tak boleh apa, ummahatukum allati arda'nakum, tu yang ke-8. Yang ke-9 Allah Taala kata wa akhawatukum minar radha'ah, wa akhawatukum iaitu adik-beradik sesusu. Maknanya dia pun menyusu dengan mak ni, ini pun menyusu dengan mak ni juga. Tak kira dia tu siapa, orang daripada mana, sama ada anak orang perempuan tu ke, bukan anak perempuan tu ke. Maknanya kalau dia tu menyusu dengan perempuan yang sama, maka automatically dia adalah diharamkan untuk kita kan. Jadi dia haram melalui radha'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Itu makna apa-apa perempuan yang diharamkan melalui apa ni, nasab, maka diharamkan juga melalui ar-radha', iaitu melalui penyusuan. Okey, seterusnya itu yang ke-9 yang ke-9 adik-beradik. Yang ke-10 wa ummahatu nisaikum. Yang tak boleh juga sekarang siapa tu? Mak kepada isteri kamu. Ini sekarang dah masuk kepada musaharah dia panggil. Persemendaan apa ni, melalui makna cara sebab kita kahwin dengan orang ni, maka ini pun tak boleh jadi. Jadi sekarang ni apa ni, musaharah. Musaharah ni iaitu kita panggil kemertuaan menantuan ke, itu jenis-jenis macam tu Jadi sekarang yang tak boleh apa ni, yang ke-10. Yang ke-10 ialah apa? Iaitu ummahatun nisaikum. Ummahatun nisaikum iaitu mak kepada isteri kamu. Mak mertua kita panggil mak mertua. Tak boleh juga. Yang ke-10. Yang ke-11 warabaibukum allati fi hujurikum. Rabaib ni rabibah, daripada rabibah. Maksudnya ialah anak tiri, maksudnya iaitu anak tiri yang mana yang berada fi hujurikum, di dalam mana penjagaan kamu. Jadi di dalam penjagaan kamu ni bukanlah maksudnya kalau kamu tak jaga dia tak maka tak haram, tak. Itu Allah Ta'ala ceritakan maknanya dalam bentuk biasanya, iaitu anak-anak tiri yang berada. Kita kahwin dengan seorang perempuan dan perempuan tu ada anak. Kita kahwin seorang perempuan tu dah ada anak kan? Jadi kita panggil anak tu ialah anak tiri. Jadi anak tiri tersebut ialah seorang lelaki tak boleh kahwin dengan anak tiri dia, ya perempuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan juga anak-anak tiri kamu min nisaikum allati dakhaltum bihinna, yang mana kamu telah bersama dengan mak dia. Maknanya kalau kahwin dengan mak dia, tetapi kamu belum lagi bersama dengan mak dia, jadi kamu ceraikan mak dia, kamu boleh kahwin dengan anak dia. Tapi kalau kau dah bersama dengan mak dia, automatically maka anak-anak dia, anak-anak tiri kita lah kan, yang telah kita bersama dengan mak dia tu, maka seorang lelaki tak boleh kahwin dengan anak-anak tiri tadi tu. Jadi Allah Ta'ala kata clear kat sini kan, fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau kamu tak bersama lagi dengan perempuan tersebut, maka anak-anak dia tu tak menjadi masalah, maka boleh kahwin dengan anak dia tu. Jadi maknanya anak tiri ni kalau dah bersama baru dah tak boleh. Kalau tak bersama lagi, kahwin sahaja, akad nikah saja dengan seorang perempuan tu, maknanya anak perempuan tu masih lagi boleh kahwin dengan dia kalau ceraikan mak dia. Kalau bersama of course lah tak boleh. Jadi itu adalah kelompok yang kelompok yang ke-11. Kita ada 13 semua dalam ayat ni. Kita ada 13 Kemudian ayat yang seterusnya, kelompok yang kategori yang ke-12, Allah Subhanahu Wa Taala wa halailu abnaikum. Halailu ni artinya adalah daripada perkataan halal lah, iaitu yang halal-halal, yang halal-halal abnaikum, daripada anak-anak kamu. Apa halal kepada anak kamu? Halal kepada anak kamu ni iaitu perempuan-perempuan yang telah dihalalkan kepada anak kamu apabila mana dia telah berkahwin dengan anak kamu. Artinya lah kita panggil apa? Kita panggil menantu kita lah. Jadi mana kita tidak boleh berkahwin dengan menantu kita. Wa halailu abnaikum allazina min aslabikum. Anak-anak betul, bukan anak-anak. Kalau maknanya kalau anak angkat isteri kepada anak angkat, itu lain. Ini maknanya dia ni isteri. Apabila seseorang perempuan kahwin dengan anak kita betul-betul, maka automatically maka kita tak boleh kahwin ni. Dia dah jadi, maka isteri anak kita tu, isteri anak kita kita kata menantu lah kan, menantu tu automatically dia jadi haram untuk kita. Kemudian wa antajma'u, yang terakhir, yang ke-13.
Tadi yang ke-12. Yang ke-13 Allah Taala sebut wa antajma'u bainal ukhtain, dan kamu menghimpunkan di antara dua adik-beradik. Erti maknanya tak boleh kahwin sekaligus dalam satu masa. Tajma', kamu menghimpunkan dua adik-beradik bersama jadi seorang mana isteri kita, tak boleh. Jadi kalau seorang lelaki nak kahwin seorang perempuan, maka dalam apabila dah kahwin dengan perempuan ni, maka perempuan ni tak boleh lagi kahwin kalau dia ni adik-beradik. Tapi kalau nak kahwin dengan ni, ceraikan ni dulu, habis semua kan, baru boleh kahwin dengan lelaki perempuan ni. Jadi itu cara dia. Jadi itulah apa ni kita kata 13 kategori orang-orang yang Allah Ta'ala jelaskan dengan clear kat sini. 13 dalam ayat yang ke-23 dan satu dalam ayat 22. Jadi kita ada 14 dan kita ada satu lagi ialah yang selepas ni, insya-Allah, iaitu masuk dalam juzuk yang ke-5. InsyaAllah kita akan jumpa, iaitu wal muhsanat minan nisa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat ni ialah haram semua ni ialah illa ma qad salaf. Allah Taala kata kecuali yang dah lepas. Yang dah lepas ke kamu kahwin dengan anak saudara ke mak saudara ke, yang sebut sini kan, yang susu ke dan sebagainya, yang dah lepas tu lepas. Tapi kalau sekarang bila turun ayat ni, maka kena pisahkan. Kalau ada berkahwin, maka kena pisahkan. Illa ma qad salaf innallaha kana ghafuran rahima, dan sesungguhnya Allah itu Maha Ghafur dan juga Maha Rahim. Allah Ta'ala marahkan apa yang lepas-lepas tak boleh kena hukum ke, orang dah lepaskan. Jadi yang terakhirnya tadi sebelum terlupa kan, tadi kita ada sebutkan bahawa penyusuan ini walaupun jarang berlaku dalam masyarakat Melayu, ada juga kan. Jadi ulama-ulama telah berbeza pendapat kan, bagaimanakah yang dikatakan sebagai penyusuan. So ulama-ulama mazhab Syafi'i kita, iaitu penyusuan tu syarat dia ialah mestilah 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Tak kiralah sama ada anak kecil tu dia menyusu direct kepada mak tu, ataupun susu tu diperah kemudian dimasukkan, disimpan gunakan botol dan sebagainya. Tapi as long as susu tu susu daripada perempuan tu, maka syarat dia ialah 5 kali. Yang pertama sekali 5 kali kenyang, dan yang kedua ialah syarat dia mestilah anak tu belum sampai umur 2 tahun. 2 tahun Qamariah, 2 tahun Qamariah, bukan 2 tahun Masihi, 2 tahun Qamariah. Itu adalah mazhab Syafi'i, iaitu syarat yang pertama ialah mestilah 5 kali, dan yang kedua ialah mestilah anak tu belum sampai umur 2 tahun. Tapi ada mazhab-mazhab lain sikit yang berbeza-beza sikit dalam isu ni. Ada yang kata sebab apa Allah SWT sebut ar-radha'ah saja. Ar-radha'ah. Dan dalam hadis sebut kalau ini haram dengan radha' tu kan. Jadi ada ulama kata sekali pun dah cukup dah. Ada ulama sebut macam tu. Sekali menyusu dah jadi anak susu. Ada yang kata bukannya 2 tahun. Bukannya 2 tahun, tapi 2 tahun dah boleh, ada sebulan, 2 tahun ada 5 bulan, dan macam-macam lagi pendapat-pendapat ulama kan. Ini pendetailan ni kita tak sebutlah kan di sini. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat guideline di sini kan, hukum yang telah Allah jelaskan di sini. Kita tengok kan detail muharramat ni detail. Ada benda-benda detail dalam Quran, ada benda-benda tak detail ada benda tu Allah Ta'ala bagi guideline secara umum. Ada benda-benda yang sangat detail macam ni kan dalam ayat ni kan. Jadi yang kita sebutkan tadi, mazhab Syafi'i ambil daripada mana pula ni? 5 kali lah, kemudian tu kena 2 tahun lah. Macam mana kan? Daripada mana semua ni? Semua tu daripada hadis ni. Penjelasan lagi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tak akan jelaskan di sini kan. Tapi insya-Allah siapa yang nak lebih detail, insya-Allah boleh merefer kepada kitab-kitab fiqh, dalil dan juga dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu saja insya-Allah. Jumpa lagi di dalam next session, iaitu muka surat yang ke-82, ataupun kita mula masuk juzuk yang ke-5 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kekuatan, kesihatan, insya-Allah terpelihara daripada segala bala, bencana dan sebagainya. Dan yang penting kita hidup dengan Quran, kita bersama dengan Quran, kita faham Quran, kita beramal dengan Quran, kita menyebarkan Quran, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.